Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, malam ini dapat sama-sama kita bersama-sama bersiaran dalam kuliah online. Dan malam ni kita pertama kali kita mulakan ataupun kita adakan kuliah online pada waktu maghrib. Sebelum ni kita ada kuliah pada waktu duha. Di malam ni kita adakan kuliah malam. Dan sebenarnya malam ini memang malam yang giliran ataupun minggu kita bersama dengan Masjid Daerah Bagansaraya Perak pada minggu keempat daripada setiap bulan. Maka kita ambil malam ini juga untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat dan juga semua orang yang merupakan orang selalu mengikuti kuliah-kuliah. Tuan-tuan dan puan sekalian, bersama kita malam ni kita bersama dengan Masjid Daerah Bagansaraya Perak, yang mana masjid ini masjid yang kita adakan kuliah dah hampir 2 tahun ke 3 tahun sebelum ni. Jadual kita pada setiap malam Khamis, Rabu malam Khamis minggu keempat. Dan malam ni kita bersama dengan sahabat-sahabat khasnya di Masjid Daerah Bagansaraya dan juga semua sahabat-sahabat dan muslim-muslimat yang berada pada setiap tempat yang mana sentiasa mengikuti kuliah-kuliah online bersama dengan Madrasah Ahmadiyah Kota Ampang, Tasik Legong, sebelah utara Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan sekalian, betapa syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih bagi peluang untuk kita sentiasa berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka soalan seperti biasa, mengapa kita duduk dalam taman-taman syurga, dalam kuliah-kuliah pengajian? Mengapa pentingnya kuliah-kuliah pengajian ini? Dan mengapa kita adakan dia? Dan tak pernah jemu kita nak adakan kuliah-kuliah ini? Maka jawapannya tuan, kerana kita ingat satu daripada ingatan Nabi SAW. Nabi ingatkan, Nabi kata benda ni, Nabi sabda benda ni pada seorang sahabatnya. Nama sahabat ini ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Mafhum hadis ni, ingatan saya pada tuan-tuan dan juga dari saya. Soalannya, mengapa kita perlu belajar? Yang ni hadis Nabi nyatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, bahawa siapa yang tidak menuntut ilmu lebih dari 3 hari, barang siapa yang tak tuntut ilmu lebih 3 hari, maka Nabi apa? Nabi kata qasa qalbuhu, hatinya makin jadi keras. Baik, orang yang tak ikuti kuliah pengajian, tak mengaji, tak belajar lebih 3 hari, itu 3 hari, maka bimbang kita ialah hatinya jadi keras. Dah hati keras ni tuan-tuan, nak buat apa pun susah. Bila hati keras ni, banyak benda yang kita susah. Sebab itu kita nak lembutkan hati ini, kerana hati dah merupakan punca kepada telinga yang mendengar, kepada mata yang melihat, tangan yang memegang, kaki yang memijak, semua dipunca pada hati. Bila hati tak mau ni, jadi masalah. Ketahuilah tuan-tuan dan puan, ya Allah sekalian, juga mak ayah
Apabila anak-anak kamu ini tak dengar kata, degil, sebenarnya bukan dia tak dengar, tapi hatinya menolak kamu. Bila kamu suruh mereka solat, mereka tak solat, bukan sebab dia tak mau solat, dia menolak kamu itu, yang kadang-kadang tak pandai nak mengambil hati untuk bersolat. Kerana apa? Kerana hatinya keras. Sebab itu Nabi SAW lebih mengajak kita untuk melihat hati, dan Allah juga sentiasa melihat hati. Bila Allah bagi tahu kita dia sentiasa melihat hati, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah ni duk tengok hati, dia tak tengok rupa parai, dia tak tengok jasad, dia tak tengok. Yang Nabi tengok ialah hati. Yang Nabi kata Allah duk tengok hati. Maka apabila Allah duk tengok hati, maka jom kita melihat hati kita ini. Jom kita kisah tentang hati, atau kita namakan soal dia, soal hati. Diri kita ni baik tak baik tentang hati. Tuan-tuan, semayang boleh sama-sama semayang, tapi nak satukan hati ni susah. Terutama hati orang yang keras hati. Mengapa hatinya keras? Jawapan dia kerana antara sebab dia kerana jauh daripada majlis ilmu lebih 3 hari atau 3 hari. Seperti mana Huzaifah kata dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kitab Haqa'iq 'an Tasawuf, kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah dalam bab suhbah. Yakni Huzaifah Al-Yamani kata dekat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata dia, telah munafik aku, telah keras hati aku. Abu Bakar dia marah, dia kata, bila Huzaifah ni mengaku kata munafik dan hati keras. Bila Abu Bakar tanya, mengapa kau sanggup kata macam tu? Huzaifah kata, kerana telah 3 hari ku tak bertemu Nabi SAW. 3 hari dah aku tak jumpa Nabi. Aku tak dengar dia cakap apa, aku tak dengar dia khabar apa, dia tak dengar nasihat apa dia. 3 hari. Maka aku rasa aku munafik kerana hatiku makin keras. Maka diamlah Abu Bakar bila Huzaifah kata begitu. Sesungguhnya hati mengeras apabila jauh daripada nasihat-nasihat Quran, nasihat-nasihat daripada hadis, nasihat-nasihat ulama-ulama, nasihat orang soleh. Bila hati keras ni masalah sikit. Baik, bila hati keras masalah pada diri dia, dan dia akan bawa masalah pada orang lain. Inilah problem hidup manusia hari ini. Punca utama masalah hidup manusia adalah kerana kekerasan hati. Bentuk dengan salat boleh, tapi bentuk dia dengan ilmu wajib. Membentuk hati itu dengan ilmu yang membentuk hatinya untuk menerima. Sebab tu tuan-tuan setuju kalau saya katakan, kita akan cari tutup guru, akan cari pada alim ulama, tutup imam, jumpa orang saleh, minta dia buat sesuatu benda, doa kat kita, doa kat anak kita, doa di ayak untuk kita minum. Tujuan dia, tanya buat apa ni ayak ni? Ustaz guru tu baca saat nak bagi lembut hati. Maka penting kita adalah soal hati. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin, maka kita buat kuliah ni kerana apa? Kerana tak mengaji lebih 3 hari. Kita mengaji Jumaat Sabtu Ahad, kita mengaji, tapi Isnin Selasa Rabu Khamis tak mengaji. Maka bimbang kita tuan, bimbang kita. Sebagai orang mukmin, antara benda yang dia bimbang ialah keras hati. Baik, itu sifat orang beriman. Dia bimbang hati dia keras, menyebabkan dia tak mau terima nasihat. Dia tak mau terima kata-kata nasihat daripada Quran, hadis dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan muslimin, kita pun buat kuliah dan sebagainya, dan kita malam ni kita menggunakan kitab yang mana yang kita susunkan kitab ini. Kita baca di Masjid Al-Araf Sebegang Serai dah hampir 2 tahun, kitab ni tak habis lagi. Kan, dengan perbincangan yang agak panjang, kadang-kadang kita ambil satu tajuk. Sebenarnya kitab yang kita baca ni ialah kitab yang disusun, yang Allah izinkan saya susun ia di hadapan maqam anak angkat Nabi SAW, namanya Sayyidina Zaid bin Al-Harithah
radhiyallahu anhu yang wafatnya di Jordan akibat perang Mu'tah, dimakamkan di Jordan. Maka ada kesempatan saya menziarahi di Jordan untuk belajar talaqi Quran dan tafsir dengan Syekh Salah Khalifah Ahmad Khalifah hafizahullah. Di sana sempat saya berguru di sana, dan juga ketika Syekh menjadi imam besar di Masjid Mazar dari Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ni, di Mazar Janubi di Mu'tah Jordan. Entah saya mengaji dengan dia, hari-hari itu saya ulang pergi ke makam Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan juga kadang-kadang saya juga menulis kitab ni juga, alhamdulillah, di makam seorang sahabat lagi namanya Ja'far bin Abi Talib karamallahu wajhah. Ja'far bin Abi Talib, abang Presiden Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Maka di makam tu juga saya tulis kitab ni. Yang saya habiskan kitab ni di pembincangan tulisan tu di makam kedua-dua sahabat ini, di masjid yang mana Syekh Salah jadi imam pada masjid itu. Jadi saya namakan kitab ini ialah Qaul Fasih min Kalam Sahih, kalam-kalam yang fasih daripada kalam-kalam yang sahih Al-Quran hadis, peringatan kalam hikmah daripada Quran dan hadis. Ini kitab yang kita susun. Dan cetakan pertama kita saya siapkan kitab ni 2012 saya siapkan, 2011 saya siapkan. Kita cetak kitab ni di Jordan. Kita boleh main dan kita cetak di sini, dan cetakan tu dah hampir ke kali yang keempat. Kitab ini kita cetak berulang kali, kita jual dan kita bacakan bersama-sama. Di antara tempat yang kita baca kitab ni ialah di Masjid Daerah Pegang Serai. Tuan-tuan kepada muslimin, baik, malam ni kita sambung baliklah tuan-tuan. Saya baca kitab ni di Masjid Daerah Pegang Serai hampir 2 tahun, dah sampai tajuk yang antara tajuk penghabisan, dan 3-4 tajuk yang nak habis dalam kitab kita ini. Kitab ni tuan saya himpunkan daripada asas kitab ini ialah Tanbihul Ghafilin dan juga Hilyah Awliya, Risalah Khusyariyah dan berbagai kitab-kitab yang lain. Hilyah Awliya maksudnya hal-hal para wali Allah. Risalah Khusyariyah juga membincangkan tentang hal-hal manusia. Yang ni semua dalam kaedah akhlak tasawuf mereka. Kita ni tuan-tuan, bila kita solat apapun, kita buat ibadat apapun, dia berpunca pada hati. Kalau hati baik, maka solat tu baik. Jadi problem kita ialah kita beribadat yang zahir, nyata, tapi ibadat batin ni kita kurang, memberi tumpuan. Jadi apabila kita buat ibadat yang zahir, ibadat batin tak beribadat, kita tak jaga, bermakna masih ada kecacatan dan tak sempurna pada ibadat itu keseluruhannya. Tuan-tuan, puan muslimin, baik, tajuk yang kita bincangkan, yang sampai tajuk kita malam ni kan, ialah larangan mengumpat. Tuan-tuan, puan muslimin, sebenarnya larangan mengumpat ini satu benda yang amat ditekankan oleh Islam, diberi peringatan yang berat. Daripada Quran sendiri, peringatan Quran hadis ini mengingatkan kita bahawa satu dosa yang kerap berlaku pada kita sekali adalah mengumpat. Kerana dia merupakan satu rutin biasa. Bercakap lagi sentuh bawah. Cakap lagi terkisah pasal orang. Cakap sembang buka aib orang. Buka sembang bercerita pasal orang. Kerap tak boleh lari kita daripada apa? Daripada nak membincangkan tentang makhluk. Maka bila bincang tentang makhluk, kita kadang-kadang mengisahkan tentang peribadinya. Bila biasa tentang peribadi dia, di sana akan ada terkata, akan ada mengutuk, akan ada mengeji. Maka yang ini disimpul dalam kata mengumpat. Tuan-tuan, puan muslimin, maka ketahuilah kita, dan memang kita tahu pun, benda ni kita tahu lah. Berkali-kali kita baca. Sebelum ni betul guru baca. Quran dah abang, hadis dah beritahu. Mengumpat ni dosa besar.
Tapi itulah perbuatan manusia. Itulah yang manusia suka. Dia tak suka nak cerita pasal Nabi, dia tak suka cerita pasal makhluk lain, dia tak suka cerita pasal Allah, tak suka cerita pasal ulama-ulama. Yang dia suka cerita ialah kejahatan makhluk itu. Jahatnya orang kampung ni, jahatnya mak melakan ni, jahatnya kawan ni, jahatnya kawan tu, jahat orang. Maka membuka kejahatan orang sebenarnya tuan-tuan ialah melihat memburukkan diri sendiri. Baik, kita tak sedar pun. Kita buka buruk orang, itulah buruk kita. Kita suka mengeji manusia, kita lah orang paling keji. Kerana kita melihat buruk orang, kita bercerita buruk orang, sebenarnya kita suka benda buruk. Kiasan dia tuan-tuan, kiasan dia ialah hanya benda yang buruk itu disukai oleh yang buruk. Kita benci lalat tuan-tuan. Pasal apa kita benci lalat? Pasal lalat akan suka benda busuk. Lalat akan suka benda yang berupa tak baik. Lalat akan mencari, terbang, ia keluar bersarang dia pagi-pagi, dia mencari najis. Itu lalat. Dia tak suka tuan, dia tak suka pada benda-benda wangi. Lalat mungkin dihinggap di bunga, tapi itu bukan tempat dia. Kan? Lalat dia boleh hinggap dekat bunga, tapi bunga dia tak suka bunga. Sebab bunga bukan tempat dia dan bukan hobi dia, bukan kesukaan dia. Lalat akan suka najis. Bunga siapa yang suka tuan? Yang suka bunga itu ialah lebah. Baik, mengapa lebah suka bunga? Sebab dia nak ambil manisan untuk buat madu. Dan mengapa lalat suka benda najis? Kerana untuk membawa keburukan itu. Kita pun bila makan ni tuan, kita tutup. Sebab dia tu lalat hinggap. Lalat hinggap, dia bawa benda buruk, dia bawa benda busuk, menyebab kita sakit dan sebagainya. Ini tamsilan pada alam tuan-tuan. Manusia yang suka keburukan sebenarnya dia buruk. Manusia yang suka pada keburukan sebenarnya dia buruk, akhlaknya buruk, hatinya buruk. Betul ulama kata apa tuan? Ulama kata apa? Kata ulama tasawuf, kata dia, jika semua orang tak betul pada matamu, sebenarnya di hatimu ada sesuatu yang tak betul. Kata ulama gitu. Jika manusia itu semua tak betul di matamu, maka sebenarnya ada benda yang tak betul di hatimu. Kerana kalau betul hatimu, manusia betul. Jika kau betulkan diri engkau, manusia lebih betul. Tapi jika hatimu tak betul, maka orang lain semua tak betul mereka. Kan? Sebab tu ulang balik tuan, bersihkan hati. Satu larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak patuhi, kalau kita sayangkan amal-amal kita ni tuan, kita ni sibuk beramal yang zahir, solat jemaah kita buat sama-sama, baca Quran sama-sama, berpuasa sama-sama, beraya-raya sama-sama, bersedekah contoh kononnya. Tapi di masa sama juga tuan-tuan, perangai munafik dia tak habis-habis. Buat baik tapi memandang buruk orang, mengumpat, mengeji, masih berlaku dalam diri. Sedang kita duk kata kita nak baik, macam mana kita nak baik pada kita memandang kejahatan orang? Baik, maka satu benda yang merupakan satu trend dan satu benda yang merupakan keseronokan masyarakat ini ialah suka membawa bercerita akan masalah atau peribadi orang. Dan tuan puan sekalian, jika anda tak suka dirimu diceritakan, maka jangan cerita hak orang. Bila kau suka mencerita hak orang, nanti orang suka cerita hak engkau. Baik, maka kita nak ulang balik tuan-tuan, kita jadi baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nampak salah orang. Ini yang dipesan oleh ulama-ulama selalu. Tuan-tuan, kita nak cerita buruk orang ni, kita berhenti cerita tuan. Kita pun nampak buruk orang. Cuma masalah dia buka atau tutup, itu saja. Baik. Maka tuan-tuan yang kita nak ulang balik, apa benda kita bincang ni,
Tuan-tuan, maka muka surat kita baca ni adalah pada kita buat dua versi, satu tulisan Jawi dan satu tulisan Rumi. Buku yang ada pada tulisan Rumi ni tuan-tuan, kalau kita baca, mula-mula baca dalam muka surat 42, larangan nombor 4. Baik. Kalam ulama. Sebenarnya peringkatan kalam hikmah pada Quran Sunnah ni kita ambil daripada kalam ulama yang kita beri kupasan dia daripada Al-Quran dan Hadis. Larangan ngumpat ni kita ambil apa ayat Quran yang larang dan apa hadis yang melarang, juga kata-kata ulama yang melarang. Baik. Pertama sekali, kata ulama, Nabi Isa bertanya kepada sahabatnya. Satu hari Nabi Isa tanya sahabat-sahabat, bagaimana kamu melihat seorang yang tertidur lalu terbuka auratnya? Nabi Isa tanya sahabat-sahabat. Nabi Isa kata apa? Hampa ni tengok orang tidur, terselak kain dia, hampa buat apa? Apakah yang kamu buat? Apakah kamu tutup dia, atau kamu biarkan dia terbuka, atau pasti dia buka-buka lagi kain dia itu? Jawab mereka, ya, kami akan tutup dia. Maka bila sahabat-sahabat dia, Nabi Isa jawab gitu, maka kata Nabi Isa AS, bahkan kamu buka apa yang belum terbuka. Dia tanya itu. Bila dia kata kalau tengok orang tidur, aurat dia terbuka, apa buat apa? Tutup ke? Kita kami tutup. Tapi yang bisa kata tak, bahkan hamba buka aurat dia lagi. Sahabat-sahabat heran, macam mana kata gitu pula? Maka berkata subhanallah, bersahabat-sahabat kata, bagaimana kami boleh lakukan perkara itu wahai Nabi Isa? Maka jawab Nabi Isa AS, tidakkah kamu menyebutkan keburukan seseorang kepada orang lain, bahkan kamu tambah-tambah apa yang tidak benar tentangnya, maka itulah kamu telah membuka sakit-baki auratnya. Kan? Dia buat tashbih gitu. Dia buat apa? Dia buat satu perumpamaan. Nabi Isa buat tu perumpamaan, dia kata dia. Seorang Madinah, dia kata apa? Kamu tengok orang sahabat kamu tidur, terbuka aurat dia, hampa tutup, kamu buka. Sahabat kata, kami tutup lah ya Rasulullah, ya wahai Nabi Isa, kami tutup lah. Kami sadar sebenarnya hampa buka lagi. Bila kami buat gitu? Nabi Isa kata, sebenarnya maksud aku tu, hampa suka buka buruk orang. Buka macam buka aib dia. Bahkan hamba tambah-tambah benda tak patut pula. Atas keburukan itu hamba tambah-tambah lagi. Maka seperti mana dia tertidur, tersingkap aurat dia, hamba selak lagi bagi dia terbuka lagi aurat dia. Maka itulah umpama aku, kalau hamba kata hamba tutup, sebenarnya hamba bukan tutup, hamba duk selak dia lagi bagi dia malu. Baik, maka inilah satu benda yang dipesan oleh Nabi Isa AS kepada sahabat-sahabatnya. Bermakna tuan-tuan, benda ini tuan-tuan bukan hanya pada agama Islam yang dibawa Nabi SAW. Zaman Nabi Isa pun Nabi Isa larang. Dan seluruh Nabi-Nabi melarang seseorang tu mengumpat atau seseorang tu membuka rahsia sahabat dia. Kerana apa? Kerana mengaibkan orang itu satu kejahatan yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Jadi, ini benda apa? Benda yang dilarang oleh agama. Bukan hanya pada Islam yang dibawa Nabi SAW, tapi juga benda yang dibawa oleh Nabi Isa AS juga. Baik. Itu satu daripada peringatan kita sekalian. Bahkan kata Nabi Isa, tidakkah kamu menyebutkan keburukan seseorang itu, bahkan kamu tambah-tambah lagi apa-apa yang tak benar tentang dia, maka kamu seperti membuka seluruh aib, membuka seluruh aurat-auratnya itu. Ini satu masalah pada kita sekalian. Kita suka tambah tak? Satu kejahatan kita ialah kita tambah benda yang tak betul. Suka tambah. Kita tak pasti pun. Dan kita tak pernah pun nak tengok benda tu sebagai apa? Sebagai satu daripada kesilapan kita. Kita duk rasa kita seronok buka aib orang, padahal Allah melihat kita. Baik, seperti mana kita dilarang oleh Allah Ta'ala untuk kita tak mau akan keburukan kita dibuka, maka mengapa kita buka buruk orang? Baik.
Satu yang pertama. Baik, kalam ulama yang kedua. Auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Musa alaihi salam. Ni pula kalam ulama kalau kata apa? Maksudnya daripada yang kita ambil daripada kitab Risalah Qushairiyah. Auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala pernah mewahyukan satu benda pada Musa alaihi salam. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Kata Allah Ta'ala kepada Musa AS, Man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannata. Barang siapa yang mati sempat bertaubat daripada ghibah. Daripada ghibah dia maksudnya, siapa yang Allah katakan Musa AS, siapa yang mati dan dia sempat bertaubat daripada mengumpat, maka dialah orang yang akhir sekali masuk syurga Allah Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan, kalau nak pastikan kita masuk syurga, kita taubat daripada beribah atau mengumpat ni. Setiap malam kita main taubat. Main taubat apa? Main taubat agar kita bertaubat daripada suka mengumpat orang. Sebab Allah katakan Musa AS. Tadi cerita Nabi Isa AS. Sekarang cerita Nabi Musa pula. Allah kata, Ya Musa, barang siapa yang mati dan dia sempat bertobat daripada ghibah. Apa dia ghibah? Bertobat daripada mengumpat. Tuan-tuan, saya tanya tuan. Saya tanya saya juga. Tuan-tuan nak rajin main taubat tak? Rajin kita. Tengah malam kita taubat. Kan duha pegang dia kita gabungkan dengan taubat. Kita rasa taubat, kita taubatnya. Sebab zuhur kadang kita sembahyang taubat. Lepas Isya kadang sembahyang taubat. Solat awabin main taubat lagi tu. Dan kita main taubat. Tapi pernahkah kita buat satu taubat yang mana kita khususkan taubat itu pada ghibah ni? Tak pernah buat. Saya tak pernah buat. Maka ketahui tuan-tuan bahawa antara taubat kita tu yang kita minta ampun daripada Allah itu ialah taubat daripada ghibah, taubat daripada mengumpat akan orang lain. Kita boleh khaskan tu main taubat umum, tapi kita niatkan aku sebenarnya taubat ni ampun dosa aku sebab aku mengumpat orang, ya Allah. Kan? Kenapa tuan? Kerana Allah pesan kat Musa AS. Ini syariat Nabi Musa AS, yang mana dosa ini berlaku juga di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa AS, dan juga dilarang oleh Nabi SAW. Baik. Kata Nabi Musa AS, kata Allah pada Nabi Musa AS, siapa yang mati sempat bertobat daripada mengumpat, maka dialah orang yang paling akhir masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Gitu, nak faham gitu nak? Faham gitu. Yang ni apa dia? Ulang balik. Siapa yang mati sempat bertaubat pada mengumpat, dia masuk syurga last sekali. Bimbang-bimbang tuan-tuan. Kita buat sembahyang, lepas sembahyang tu, tapi dia tak taubat pada mengumpat, syurga tak terbuka tuan-tuan. Sebab itu yang difirmankan oleh Allah pada Musa AS. Nak bagi terbukanya pintu taubat, nak bagi terbukanya pintu syurga itu, kena taubat daripada mengumpat. Baik, kita tak nak buat gitulah kan. Tapi elok juga kalau kita buat gitu tuan, elok juga. Yang ni apa dia? Kita sembahyang taubat, ya Allah, aku solat taubat kerana aku tak maulah dosa mengumpat melekat ke aku. Kan? Jadi kita boleh umumkan taubat itu, tapi lebih baik kita khususkan. Satu kesilapan besar kita adalah mengumpat. Dan apa salahnya kita main taubat sebab kita taubat daripada mengumpat. Sebab apa tuan? Sebab kaedah kita tuan. Apa kaedah kita? Kaedah kita tuan dapat faham tak? Yakni kita nak basuh apa? Kita teringin kata nak basuh pinggan, kena uai pinggan. Kita nak basuh pinggan, kena bawa pinggan untuk dicuci. Kita nak basuh baju, kena bawa baju, kena pergi basuh baju. Nak basuh cawan, kena bawa cawan untuk basuh cawan. Nak basuh apa? Basuh kain, bawa kain untuk basuh. Bermakna nak basuh benda tu, kena bawa benda tu. Jadi tuan, nak basuh satu dosa, taubat umum, tapi elok juga kita sembahyang taubat mengumpat. Taubat daripada mengumpat. Kerana
Tapi syariat kita senang, syariat Nabi Muhammad senangnya taubatlah, Allah terima. Cuma yang baiknya, apa salahnya tuan, kita taubat, niat kita, ya Allah, aku nak sembahyang taubat, kerana nak taubat daripada mengumpat. 2 rakaat kerana-Mu ya Allah. Kita sembahyang. Dengan masa kita duduk sembahyang tu, kita minta, ya Allah ampun dosaku kerana aku mengumpat. Mengumpat mak menakan aku, mengumpat suami aku, mengumpat isteri aku, mengumpat kawan aku, mengumpat adik-beradik aku, mengumpat jiran aku. Dosa mengumpat, dosa harian, tuan. Dia bukan dosa sekali-sekala ni, dosa mengumpat ni. Hari-hari duk main dengan benda ni. Maka besarnya dosa mengumpat ni pada manusia, dan Allah larang benda ni. Kerana apa? Kerana benda ni Allah cukup benci. Tuan-tuan puan sekalian, mengapa Allah benci? Kerana Allah tutup silap kita. Allah tutup buruk kita. Atas nama Allah Ta'ala, Allah tu ada satu nama. Nama Allah As-Sattar. Apa As-Sattar? As-Sattar di mana yang menutupi, yang tutup akan aib hamba-hamba. Bila Allah tutup aib hamba, kita pergi buka, ya ni Allah marah ni. Ya ni Allah marah. Dia tak kira hang rajin sembahyang ke, dia tak kira hang rajin tahajud ke, dia tak kira rajin puasa ke, hang rajin baca Quran ke, dia tak kira yang tu. Kita dah berasa kita sembahyang. Seperti sebab beri tu ayat 104. Kan 0301. Kan? Ayat 103 104 surah Al-Kahfi ni cerita yang tu. Kita duk rasa kita ni okey. Duk rasa buat amal soleh banyak-banyak, sedangkan semuanya sia-sia. Kan? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayat 104 pada muka 301. Surah Al-Kahfi. Duk berasa kita ni buat amal soleh dah. Duk berasa hebat, berasa kemai. Tiba-tiba semuanya sia-sia. Kerana ada benda yang kita buat hingga Allah marah dan Allah murka. Na'udzubillah min dzalika. Apa dia? Kita buka buruk orang, sedangkan Allah sattar, Allah tutupkan keaiban kita. Itu saya pernah sebut dalam kuliah dulu. Dia untuk kita seronok buka aib orang, ketahuilah ada yang sentiasa menutupi buruk kita. Allah Ta'ala dan orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kebaikan, dia tak suka buka buruk orang. Maka membuka buruk orang ni satu daripada kejahatan sebenar. Kejahatan yang merosakkan hubungan. Kejahatan yang menyebabkan bergaduh manusia. Tuan-tuan, puan-puan muslim. Baik, inilah benda hasutan syaitan yang mana boleh membawa manusia kepada bergaduh dan bermusuh. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa AS, "Man mata taiban minal ghibati." Barang siapa yang mati sempat bertobat daripada apa? Daripada ghibah atau mengumpat. Mati dan tobat dan mengumpat, maka Allah kata, "Fahuwa akhirun man yadkhulul jannata." Maka dialah orang yang terakhir akan masuk syurga nanti. Maknanya nak masuk syurga kena bertobat daripada mengumpat. Kan? Kena buatlah itu. Malam-malam tobat khas. Pasal apa? Sebab kita kata tobat ni, sebab inilah mainan kita. Harian kita, makanan kita hari-hari ni yang ni lah dia. Kan? Bersembang mesti buka cerita orang. Sembang mesti akan menyentuh peribadi orang. Kan? Baik. Maka Nabi kata, Allah Ta'ala katakan Nabi Musa lagi, "Wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar." Dan barang siapa yang mati dalam keadaan mengumpat, maka dialah orang yang pertama akan masuk neraka. Kan? Man mata musirran, siapa mati dalam berterusan ia dalam mengumpat, fa wa awwalu man yadkhulun nar, dialah orang yang bermula-mula sekali masuk neraka Allah. Bermasuk tuan, maknanya terbuka syurga dengan bertobat dan mengumpat, terbuka syurga dengan tak mengumpat, terbukanya syurga dengan sebab mengumpat, dan terbukanya syurga dengan sebab tak mengumpat, dan terbukanya neraka dengan sebab mengumpat. Bermakna apa dia?
bermakna mengumpat ni dosa besar, dosa yang menyebabkan seseorang itu akhirnya syurga ataupun neraka. Baik, maka nak masuk syurga bertobat mengumpat. Siapa nak masuk neraka, awal-awal yang masuk neraka, the first orang yang mula masuk neraka mengumpat. Punya dahsyat punya yang Allah abadkan Nabi Musa alaihissalam. Nak baca cerita kita juga, anda nak cerita juga. Kita ni seorang balik, duk sibuk kena rasa kita ni sembahyang banyak, duk sibuk sebab kita ni tolong orang banyak contohnya. Tiba-tiba tuan-tuan, termasuk kita nak orang yang mengumpat, membuka aib orang, menghina orang dan sebagainya, sia-sia amalan. Jom kita ulang balik tuan-tuan, jom. Masih betul benar yang sebut oleh Syekh Yusuf Hasani Hafizahullah subhanahu wa ta'ala, guru yang saya muliakan. Apa dia kata? Belajar, teruskan belajar, dan belajarlah satu ilmu yang ilmu ni Allah tak beri kat semua orang. Carilah ilmu itu sebelum kau mati, kata Syekh. Usaha cari ilmu ini dan mohon pada Allah agar Allah berikan kau melihat akan ilmu ini. Apa dia? Ilmu pandai menjaga amalan, dan ilmu pandai menjaga pahala amalan. Maknanya ilmu buat amalan, sembahyang banyak, puasa banyak, cantik lah, kita faham itu. Tapi kita ni kadang terkurang mengetahui akan ilmu pandai menjaga pahala amalan. Tak pandai jaga. Kita buat ibadat pandai, rosak pun kita pandai juga. Kita tak pandai nak jaga dia bagi elok akan pahala amalan tu. Kadang-kadang pahala. Jadi apa? Kita istilahkan poket bocor. Istilah macam tu lah. Tuan-tuan, poket ni tempat simpan duit. Poket tempat simpan duit. Tapi apa jadi tuan? Bubur duit banyak-banyak. Duit shilling bubur, duit RM1 bubur. Kita tak tahu, terlupa bahawa poket itu berlubang bocor. Jadi apa tuan? Habis duit jatuh habis. Kita pergi kedai, dia rasa duit banyak, cek tak ada, jatuh habis. Luruh orang tengok jalan. Orang lain untung, kutip dia. Kita rasa kita ada duit banyak, pergi kedai tak ada apa. Sebab poket bocor. Maka orang-orang yang beribadat tetapi tidak pandai menjaga pahala amalan disebabkan mengumpat, ketahuilah dia seperti mana orang yang mempunyai poket yang bocor, poket lubang. Rugi tak? Rugi ya tuan. Sebab itu belajarlah, tengok poket seluar kita tu bocor ke tak bocor. Semak-semak samalah ibadat kita ni ada tak benda-benda yang membocorkan akan pahala amalan. Takut-takut mati-mati dosa pahala banyak, tiba-tiba mati-mati satu pun tak ada, kosong, nak belanja tak boleh, duit bocor habis. Pahala bocor, pahala jatuh disebabkan poket yang bocor. Pahala habis disebabkan bocornya amal-amal yang baik kita, disebabkan panggil buruk kita. Baik. Itu peringatan kalam hikmah yang pertama atau yang kedua daripada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Baik, sambungan. Kalam ulama lagi. Nah, ini juga dalam kitab Risalah Qusyariyah. Ulama kata apa? Yu'tal 'abdu yawma kitabahu fala yura fihi hasanatan fayaqulu aina salati wa siyami wa ta'ati fayuqal dhahaba 'amaluka kullahu. Kalam ulama. Ini cerita apa? Cerita hari kiamat tuan-tuan. Cerita hari kiamat. Ulama kata apa? Yu'tal 'abdu yawma kitabah. Diberikan kitab pada seseorang itu pada hari kiamat nanti. Kita percaya bahawa kita ni akan berhimpun depan Allah Subhanahu wa taala, dihisabkan. Di tempat yang paling kita bimbang ni dalam kiamat nanti adalah hisab. Hisab ni macam menunggu akan keputusan. Macam belajar-belajar SPM kan, mengaji ni susah hati ya. Nak dikirakan pemarkahan, nak tengok pada markah dapat yang mana, nak lulus ke tak lulus ke, ketak semua. Jadi tuan-tuan, di hari kiamat nanti saat yang paling dahsyat susahnya
ialah apabila kita berada di tempat timbang amal. Lepas tu saya baca juga hari Sabtu kan, tempat cerita tentang tauhid, yang timbangan amal itu satu tempat yang dibimbangi Nabi SAW. Mudah-mudahan ditimbang amal, tempat tu, tempat timbang amal tu dipanggil mizan kan. Mizan ni tempat timbang amal. Ni dah antara tempat yang Nabi susah hati kita sekalian. Sebab dia titik tolak nak jatuh syurga ke nak jatuh neraka. Kenapa? Kerana ada banyak amalan yang ditolak oleh Allah, dan ada banyak amalan juga yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti buka balik cerita kiamat, antara tempat yang Rasulullah perhati kita dan tunggu kita itu ialah di mizan. Antara tempat yang Rasulullah tunggu kita, duk tengok, perhati kita ialah tempat timbang amal. Pasal apa tuan? Sebab Nabi nak pastikan amal kita ni amal yang melepaskan kita daripada kejahatan dan daripada neraka Allah. Nabi tengok orang tu. Baik, ulama kata apa? Ada 4 tempat yang Nabi duk tunggu kita di kiamat nanti. Antaranya ialah di tempat timbang amal di kiamat nanti. Sebab apa Nabi tunggu tuan? Kerana Rasulullah SAW nak pastikan kita lepas daripada timbang amal. Lepas dapat timbang amal, baru lalu titian siratal mustaqim. Pun susah juga tu kan, pun susah juga. Lepas selamat daripada tempat timbang amal, tak tahu pula nak lalu macam titian sirat mustaqim macam mana pula. Lepas tak lepas tak tahu. Bermakna kita ni masih banyak laluan sukar dia. Maka Nabi tunggu sebab Nabi nak tolong. Baik, nak bagi Nabi tolong buat apa tuan? Nak bagi Nabi tolong kita, jom belajar tolong agama Nabi, agama Allah Ta'ala yang ditolong oleh Nabi ini, tolong sebar dan tolong buat bagi yang baik. Sulang balik nak bagi Rasulullah tolong kita, Nabi Allah tolong kita, jom belajar tolong agama Allah Ta'ala dengan cara yang kita boleh. Boleh mengajar Quran, mengajar lah. Boleh mengajar apa hadis, mengajar pelan-pelan. Yang penting ajar sesuatu itu di rumah kita. Yang paling penting tuan, tolong ajak Quran ke anak-anak itu. Kerana itu seperti mana menolong, membantu akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya sebarkan. Baik. Maka satu benda yang kita nak faham ialah yu'tal abdu yauma kitabah. Diberikan kitab kepada seorang hamba pada hari kiamat. Maka apa dia jadi? Fala yura fihi hasanatan. Kata ulama, bila diberikan kita amal dia, kita amalan diberikan kepada dia, maka didapati tak ada pun kebajikan. Tak ada dalam buku tu kebajikan. Diberi kita amalan, tiba-tiba dia buka-buka tak ada kebajikan langsung. Tak ditulis. Dulu banyak dia kata aku buat ibadat banyak, pergi mana habis ni? Kan? Kenapa? Fala yura fihi hasanatan. Tiba-tiba dia tidak melihat pun akan sebarang kebaikan pada kitab itu. Fayuqalu, maka hamba itu kan bertanya dan berkata di depan di hari kiamat nanti, di tempat timbang amal, bila diberi kitab tak ada apa, isi kosong, maka dia katakan diri dia sendiri. Ditanya pula malaikat, aina salati, mana pahala salat aku, mana dia? Aina siyami, mana pahala semayang puasa aku? Wa aina ta'ati, di manakah pahala ketaatan aku, di mana habis? Na'udzubillah, ni bimbang tuan. Bimbang kita. Mana diberi kita amalan, tengok amalan kebaikan tak ada, hilang habis. Maka kau ni ketak, terkejut dia. Dia kata aku banyak amalan dulu, mayang rajin, tolong orang rajin, buat pahala macam-macam rajin. Tiba-tiba dia tengok kitab tu kosong, tak ada apa. Dia keheranan, dia terkejut, dia tanya, pi mana habis pahala sembahyang aku, pahala puasa aku, pahala taat aku, pi mana habis? Tak ada pun, tak tercatat pun sini. Maka apa kata malaikat? Fayuqalu, lalu dikatakan kepadanya oleh para malaikat, dhahaba amaluka kullahu, segala amal engkau telah hilang disebabkan engkau selalu mengumpatkan manusia dulu. Habis. Pahala sembahyang habis, pahala puasa habis, taat pun habis, kerana masa kau hidup dunia dulu kau rajin ibadat dan kau juga rajin mengumpat.
Ghibah ini. Dia ada dua. Satu ghibah, satu lagi namimah. Saya pernah sebut mana. Ghibah mana mengumpat di satu tempat. Sedangkan ghibah ni buka cerita orang di sana di sini, mempelaga-lagakan orang, menghasut-hasut orang untuk agar orang berkelahi. Ini dipanggil apa? Dia panggil namimah. Ghibah mana mengumpat orang di satu tempat. Sedangkan namimah membawa cerita orang jalan kata corok sana sini pergi, membelaga-lagakan orang lain. Maka dosa namimah lagi berat daripada dosa ghibah. Dan kedua-duanya beratlah. Tapi nak timbang kalau berat namimah lagi daripada ghibah. Ghibah mengumpat orang di satu tempat. Sedangkan namimah ni mengadu domba, kita bagi, menghasut dan melaga-lagakan orang. Dia pergi rumah kau ni dia habaq tu. Dia tu kata hang ni sekian. Dia pergi habaq dia tu sekian. Seperti yang saya pernah cerita dulu, kubur, azab kubur berat sangat bagi orang yang mengumpat dan orang yang membawa cerita orang atas nama ghibah dan namimah. Kemudianlah berat apa? Berat dosa satu. Yang keduanya pahalanya hilang. Saya tambah mana? Siapa nak pahalanya hilang, silalah mengumpat orang. Siapa nak masuk neraka awal, sila mengumpat orang. Siapa nak kuburnya menyala dengan api azab berat, sila mengumpat, melaga-lagakan orang, kan? Buatlah benda-benda cerita-cerita buruk orang ni supaya orang belaga semua, maka hasilnya kamu nanti akan mati dengan buruk dan azab yang buruk menimpa kamu di kubur dan depan Allah Subhanahu wa taala. Apa nak buat hari ni tuan? Taubat. Bertaubat dengan dua cara. Pertama dengan Allah, kedua dengan jumpa orang yang kita umpat, jumpa dengan orang yang kita inaya, orang yang kita ribah dan sebagainya, orang yang kita namimah, jumpa dia balik, minta maaf dia balik. Baru selamat, baru selesai masalah kamu, dosa berat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi mana tak buat begitu, kau tanggung dosa tu sampai mati. Dan orang yang ribah, orang namimah yang Allah marah ni tuan, dia akan mati pada su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, maka hal ini kata ulama apa dia? Ulama kata yu'tal abdu yaumal kitabah, akan diberi kitab pada hamba itu pada hari kiamat, fala yura fihi hasanatan, dia diberikan kita amal, didapati kita amal kosong, tak ada pahala apa. Maka dia tertanya, pi mana pahala sembahyang aku, pi mana pahala puasa aku, pi mana pahala aku banyak-banyak, pi mana habis. Maka malaikat katakan dia, pahala kau hilang disebabkan kau mengumpat orang dulu, tak ada taubat. Maka tuan-tuan, saya khaskan malam ni apa dia? Kita belajar satu benda, kita elok malam ni ke esok pagi ke, kita buat solat taubat daripada mengumpat, taubat daripada meribah orang, taubat daripada namimahkan orang, taubat melaga-lagakan orang ini. Sebab dosa ni dosa berat, dosa yang tak terampun, dosa yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, pulang sila. Sambung. Maka ada ulama lagi. Sebab kalam kitab-kitab kita ni kitab yang berpunca daripada kalam ulama yang kita selitkan dengan Quran hadis. Ada hadis pun ada hadis kursi pun ada Quran, ayat Quran ada, kalam ulama pun banyak. Sebagai panduan kepada jalan hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalam ulama yang keempat. Berkata seorang tabi'in yang termasyhur namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ar-Razi gelaran dia. Ya, nama dia kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ulama tabi'in yang cukup hebat dia punya kewalian dia. Ya, banyak kata-kata hikmah dia. Dan ini depa ni bukan ahli fiqh tuan. Depa bukan ahli fiqh, depa ahli hikmah. Kan ada ahli ma'rifah, ada ilmu ahli fiqh, tapi depa ni ahli hikmah. Hikmah ni melihat sesuatu yang terbaik di balik amalan yang terbaik. Allah bukakan pintu hikmah ni, melihat yang pure daripada segala ibadat itu. Kan? Baik. Kata dia, kalau kamu nak jadikan kamu sebahagian pada mukmin, lakukan 3 perkara. Dia kata, jadikan dirimu sebahagian daripada orang mukmin dengan 3 perkara. Maknanya apa dia? Kata Yahya Mu'az Ar-Razi,
kalau kamu nak jadi orang beriman pada Allah, buat 3 benda. Kalau kamu nak jaminkan kamu jadi orang beriman pada Allah Ta'ala, lakukan 3 benda ni. Kamu termasuk golongan yang mukminin billahi, mukmin dengan Allah. Ni nak tengok cara beriman macam mana tak? Kita tu kata kita beriman, tapi dia bertakut tak beriman. Jadi nak confirm kita beriman macam mana, kata Yahya Mu'az Ar-Razi, sila lakukan 3 perkara ini, engkau beriman dengan Allah. Apa dia tuan? Kata dia pertama, jika kau nak jadikan kau sebagai orang mukmin, lakukan 3 perkara ini. Pertama, jika engkau tidak dapat menguntungkan seseorang, jangan merugikan dia. Kita tak dapat untungkan mak ayah kita, jangan rugikan dia. Dia tak perlu dapat tak dia tak beri keuntungan pada keluarga, jangan rugikan keluarga. Mana jawapannya apa dah? Jawapan orang beriman, diri dia menguntungkan orang lain. Anak yang beriman sentiasa memberikan keuntungan pada mak ayah dia. Kawan yang beriman akan beri keuntungan pada kawan dia. Baik, abang yang beriman akan beri keuntungan pada adik dia. Kita duduk tang menguntungkan kita beri orang untung ke kita beri orang rugi. Kawan beriman akan sentiasa buat supaya orang lain dapat kebaikan dan manfaat daripada diri dia. Tuan-tuan, sentiasa memberi manfaat pada diri dan masyarakat dan negara. Diri dia memberi kebaikan. Diri dia memberi kebaikan pada semua orang. Baik. Maka jika engkau tidak dapat menguntungkan seseorang, maka jangan engkau merugikan dia. Kau beriman. Maka prinsip beriman pada ulang balik, orang beriman akan sentiasa memberi manfaat diri dia pada orang. Cakap dia manfaat. Kan, duduknya memberi manfaat. Berjalannya memberi manfaat. Kan, apa dia buat memberi manfaat kepada orang lain. Sebab tu ulama kata apa? Kalau sahabat kamu yang terbaik ialah sahabat yang menunjuk engkau kepada Allah. Dan sahabatmu yang buruk adalah sahabat yang membawa pada pemerusuhan dan perkelahian yang merupakan punca kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak kita berkelahi. Sahabat yang baik dia ajak kita berdamai, ajak kita berbaik-baik. Tapi sahabat yang buruk ajak berkelahi dengan orang. Baik tuan-tuan muslimin. Jika tak dapat menguntungkan seseorang, jangan merugikan dia. Satu. Yang kedua, jika tidak dapat menyenangkan seseorang, maka jangan engkau menyusahkan dia. Tak boleh bagi dia senang, jangan susahkan. Ni dah tak bagi dia senang, buat susah dia pula. Kita bagi orang susah. Kita senang berarti orang susah. Ini bukan panggil beriman, tuan-tuan. Orang beriman dia takkan susahkan orang. Dia memberi kesenangan pada orang. Itu tanda-tanda beriman. Ulang balik, tanda-tanda beriman yang pure, kata ulama, dia sentiasa menyenangkan orang lain dan tidak pernah menyusahkan sesiapa pun. Wujud diri dia senang mak ayah dia. Kan, wujud diri dia senangkan kawan-kawan. Wujud diri dia menyenangkan keluarganya. Bukan wujudnya dia menyusahkan mak ayah, menyusahkan adik-beradik, menyusahkan orang kampung. Habis pasal dia. Maka ini tanda dia tak beriman pada Allah Ta'ala. Ini kita lihat tanda-tanda gitu. Siapa kata ni? Kata ni Yahya Mu'az Ar-Razi. Tuan-tuan kita tak kenal dia. Kita dengar Imam Syafi'i, kita dengar hukum fiqh, ulang fiqhnya. Tapi kita jarang-jarang dengar nama mereka ni. Mereka ni lebih, bukan takat ni, mereka lebih pada fiqh, tuan. Mereka ahli hikmah, bukan ahli fiqh. Mereka ahli hikmah yang memahami dalam akan satu hukum. Dan dia paling memahami akan ahli hikmah ni faham macam mana nak selamatkan pahala amalan. Ahli fiqh nak buat amalan, tapi ahli hikmah habaq jaga pahala amalan. Itu beza ahli fiqh dengan ahli hikmah. Beza antara ahli fiqh dengan ahli hikmah. Ulang balik, ahli fiqh duk tunjuk cara beribadat, tapi ahli hikmah duk tunjuk cara macam mana menjaga pahala ibadat. Beza. Kedua-duanya beza. Ulang sekali lagi. Ahli fiqh duk ajak kita nak beramal macam mana. Ahli hikmah duk ajak kita nak jaga pahala amal tu macam mana.
Kan? Pak ahli fiqh dia tak abang itu. Dia abang duduk bermaju, semayang aja je semayang. Ni hukum, ni haram, ni halal. Mai ahli hikmah dia ajak jangan buat guni. Sebab apa? Takut pahala hang hilang. Hang kata orang buat haram, hang buat benda haram juga hang buat. Jangan. Dia pesan gitu kita. Kena melihat akan kesilapan-kesilapan diri sendiri, itu ahli hikmah. Baik, kata dia yang kedua, jika engkau tidak dapat menyenangkan seseorang, maka jangan engkau menyusahkan dia. Ini tanda beriman yang kedua. Dan tanda beriman yang ketiga, tuan-tuan apa dia? Tanda beriman yang ketiga ialah jika engkau tidak dapat memuji seseorang dengan kebaikan, jangan engkau mengeji dan mengumpatnya dan mencelanya dengan kejahatan. Yang ketiga, jika kau tak dapat puji kawan dengan kebaikan, maka jangan cela ia, jangan maki ia, jangan mengumpat ia, jangan perburuk dia. Kalau tak nak mau puji dia, jangan perburuk dia. Jika tak mau senangkan dia, jangan menyusahkan dia. Ini ulama-ulama suruh. Kerana itulah tanda beriman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan sekalian, nasihat-nasihat yang baik daripada ulama-ulama kita sekalian. Yang terakhir, dia tutuplah dengan apa? Dengan peringatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimbangi balik kata ulama ni semua. Kan, jom kita tengok larangan mengumpat ini di mana base dia atau di mana asasnya. Jawapan dia tuan-tuan ialah pada ayat 12 surah Al-Hujurat. Larangan mengumpat, larangan Allah Ta'ala di atas segala perbuatan kita sebut tadi. Allah marah dan sebagainya pada perbuatan ni ialah pada surah Al-Hujurat pada ayat 12 pada muka surat 517. Muka surat 517, juzuk yang ke-26, ayat bermuka surat belah kanan paling atas sekali, kan, surah Al-Hujurat ini. Ulang balik, muka surat 517, ayat 12, juzuk 26, ayat belah kanan paling atas sekali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan benda ni. Larangan mengumpat, larangan mengeji, larangan apa semua datang ni, tuan. Benda ni haram dilakukan kerana membatalkan pahala amalan, merosakkan pahala amalan sendiri kalau kita buat yang ni. Na'udzubillah min zalik. Apa dia firman Allah? Ayat yang masyhur kita bacakan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Tuan kena menguji tajwid. Berarti zan tu kena gunnah. Waqaf di atas gunnah di atas dengung. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Itu berarti di atas zan, bukan zan kena berarti dengung. Pasal wajib gunnah tu kan? Baik. Inna ba'dadh-dhanni its. Baik, kata Allah Ta'ala pada yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, kalau hamba beriman betul-betul, kalau hamba masuk golongan beriman, apa dia? Jauhi kebanyakan kamu daripada sangka-sangkaan. Sangka buruk pada orang. Mana? Pertama, larang pada sangka buruk. Banyak tuan. Penyebab berkelahi, penyebab bergaduh, penyebab yang permusuhan ialah bermula dengan sangka buruk. Dia panggil su'uzan. Kan? Kemudian kata Allah Ta'ala, wahai orang beriman, jauhi kamu daripada sangka buruk ni. Imam Ghazali kata apa? Kalau kamu nak sangka buruk kawan, cari 70 sebab untuk jangan kata dia buruk, dia jahat. Cari. Jumpa satu, tak, dia tak macam tu. Jumpa nombor 2, tak, dia cari alasan, jangan salahkan dia, jangan burukkan dia, jangan sangka buruk dengan dia. Cari alasan. Jika engkau orang baik, cari alasan. Dan Imam Ghazali, ulama lain kata apa? Jika kau jumpa 70 alasan, tambah lagi 70 lagi agar kau tidak salahkan dia, agar kamu terlepas daripada sangka buruk dengan manusia. Sebab Allah Ta'ala ijtanibu,
Ijtanibu makna jauhkan. Dalam kataan jauh ni bermakna haram kamu buat dia. Jauhkan dia. Jauh apa? Jauhkan kamu daripada suka bersangka buruk dengan orang. Haram bersangka buruk. Sebab mula-mula ini tuan, mula-mula pada ayat ni ialah Allah kata apa? Sebelum yang lain Allah kata jauhi kamu yang pertama dalam perhubungan kita sama kita, pergaulan sama-sama kita, yang pertama sekali jauhi kita daripada sangka buruk. Jom hidup dengan husnuzan, sangka baik. Baik, ini yang Islam nak, ini yang Nabi nak. Jika hatimu baik, maka keluarlah sangka baik pada diri kamu. Tapi jika hatimu jahat, hatimu buruk, maka engkau akan bersangka buruk dengan orang. Sangka buruk kita ada, sangka buruk kita boleh sangka buruk, tapi perbanyakkan sangka baik itu. Kerana orang yang hidup dalam sangka buruk akan mati buruk. Orang yang hidup dalam sangka baik akan mati dengan kematian yang baik. Baik, pertama Allah larang apa tuan? Pertama Allah larang, jauhi kamu daripada banyaknya bersangka buruk. Kerana Allah kata banyak sangka buruk itu dosa. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, wala tajassasu. Dosa besar ni. Pertama dosa besar ialah ismun. Az-zannu ismun, sangka buruk itu dosa besar. Yang kedua dosa besar apa dia? Wala tajassasu. Jangan kamu suka mengintip-ngintip. Ataupun jangan suka mencari keaiban dan salah orang lain. Jangan. Bila banyak sangka buruk, kita akan cari salah dia. Bila banyak sangka buruk, kita akan cari salah orang tu. Ketahuilah semua ni salah ni tuan. Dosa ni dosa yang makan habis pahala. Macam tadi ya, pergi depan Allah Ta'ala esok, mana pahala besar mana? Dia kata habis hang empat kawan tu, hang sangka buruk kat dia. Hang selidik akan keburukan dia, tak buruk pun jadi buruk juga. Maka ketahuilah pahala kamu hilang. Dan akhir ayat tu juga Allah sebut pada tadi, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan mengintip-intip, jangan cari salah orang. Lama-lama kamu akan mengumpat, kamu akan setengah yang lain. Kan? Di akhir ayat ni Allah kata apa? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah kata Allah penerima taubat sebagai sayang. Mana apa? Maknanya satu benda yang kita nak fokus ini ialah sembahyang taubat atas dosa mengumpat. Sembahyang taubat atas dosa cari salah orang. Sembahyang taubat di atas suka mengaibkan orang. Ini dosa besar yang tidak menyebabkan Allah murka, untuk menyebab Allah redha, tapi penyebab Allah murka dan tanda Allah murka. Kalau tak bertaubat, Allah akan matikan ia pada su'ul khatimah wal'a'izubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita panjang ni habis ni, cerita lagi panjang ni. Jadi sebagai peringatan, saya balik untuk peringatankanlah hikmah pada kitab kita ini. Kita nak cerita tentang akhlak kita ini. Sekarang ni kita nak fokus pada akhlak je. Kita nampaklah orang semayang tu cantik, tapi bila akhlak buruk, ada benda tak kena. Jika semayang kau cantik, niat kau betul, maka hatimu kan baik. Hatimu kan elok. Bila hati kau elok, kau takkan suka buruk dengan orang, dan kau tidak akan suka membuka keaiban orang. Tuan-tuan, sahabat Madinah, jom jadi orang beriman pada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan menyenangkan sahabat, dengan memberikan keuntungan pada diri dia, dan jangan menyusahkan dia. Ini peranan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan puan sekalian, saya cukup telah dulu saya malam ni, pukul 9 lebih dah. Kan? Kuliah kita pukul biasa sejam je pun kalau malam-malam ni. Dan insya-Allah lepas-lepas ni pun kita akan ada kuliah malam juga, untuk kita isi malam-malam kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tahulah malam-malam ni kita tak ada aja apa, mungkin siapa ada astro, dia tengok TV. Malam ni kan, malam ni Euro 2020 kan, Euro apa ni, persatu apa ni, kejuaraan bola sepak Eropah, siapa lawan siapa malam ni. Jadi apa tu menang, mereka menang, kita tak ada apa, kita kalah pun kita tak ada apa, cuma kita kelih sama-sama kita juga. Tapi mengaji ni bawa pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tuan-tuan puan sekalian, terima kasih banyak pada pihak Masjid Daerah sebagai daerah Berasarai Perak yang sudi bersama kita malam ni. Dan juga insya-Allah lepas-lepas ni pun ada banyak lagi sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak tahu, ada banyak tempat lagi lah yang kita nak bersama dalam kuliah-kuliah dan dakwah kita ni sepanjang PKP ni. Dan inilah mekanisme terbaru yang kita nak buat dakwah, sebab kita pun tak tahu COVID nak habis bila. Cuma kita doa banyak-banyak pada Allah Ta'ala, jom taubat pada Allah di atas dosa-dosa kita sekalian. Dan kemungkinan besar COVID tak habis ni, dosa mengumpat tak habis lagi. Jadi kita taubat banyak pada Allah. Malam ni kita ambil sembahyang wudu, kita ambil wudu, kita salat taubat, tahajud kita taubat di atas dosa mengumpat dan ghibah dan namimah dan sebagainya. Mudah-mudahan COVID hilang, Allah beri balik rahmat dan kasih sayang kepada kita sekalian, dan kita hidup harmoni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salam muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min fastaghfiru fa fazal mustaghfirin wa taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lawlayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada hari Jumaat nanti dan kuliah kita untuk nanti insya-Allah.